Kita akan bawakan segmen seterusnya berkaitan dengan telemovie Bukan Unduk Ngadau. Ya, yang akan bersiaran pada 31 Mei ini jam 10 malam di TV OK. Jadi hari ini kita bersama dengan pengarah dan juga pelakonnya, bersama dengan kami Abby Cornelis, itu pengarah juga pelakon, dan juga Hafiz Tambakau pelakonnya, dan juga Zulkifli Ahmad penulis skrip dan juga pelakon. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Abby. Mungkin ceritanya apakah sinopsis untuk telemovie Bukan Unduk Ngadau? Okey, pertama sekali terima kasih RTM sebab sudi jemput kami. Alright. So saya rasa untuk berkenaan story ini, saya rasa masa kita pun agak terhad kan slot ni. So untuk story kita terus bagi kepada scriptwriter lah. Penulis skrip. Okey. Okey, idea asalnya saya saya selalu buat travelog di Sabah apa semua, dan kebetulan pada satu hari itu saya mengikuti macam ada satu pesta keamatan punya kebudayaan lah. Dan saya pun nampak kat situ Sabah ataupun pesta keamatan ni dia satu benda yang unik pada saya. Tak ada dekat tempat lain. Dan kat situ timbul idea saya lah. Sebab pesta keamatan ni sesuatu yang berkenaan dengan budaya. Dia punya core budaya. Dan saya terfikir apa salahnya kalau saya campurkan kemodernan dengan kebudayaan sekali. Dan kat situlah saya ceritakan bahawa yang Unduk Ngadau ni ataupun yang Sumandak Sabah ni, dia mempunyai satu cita-cita untuk menjadi seorang doktor. Dan keluarganya, dia mahu Sumandak ni ataupun Lora meneruskan legasi sebagai seorang Unduk Ngadau. Dia kena masuk pertandingan. Tetapi apabila mereka bertemu dengan seorang Boboh Hizan ataupun dukun orang sana, dia kata ni Sumandak kecil ni akan menjadi ataupun akan mengganti tempat dia seorang Boboh Hizan atau healer lah. Tapi dia tak beritahu sama ada healer itu moden ataupun yang tradisional. Dari situ saya garapkan ada pertentangan macam budaya, pertentangan kejiwaan, keinginan seorang wanita yang ingin keluar daripada fikiran ataupun kelompok ni yang tradisional, sebab dia ingin berbakti kepada kampungnya. Dari situ ada pertentangan dan konflik terhadap keluarga dia, tentang kebudayaan dan juga keinginan dia sendiri. Itu lebih kurang lah cerita dia. Siapa di antara barisan pelakon untuk telefilm ini? Pertama sekali yang membanggakan telefilm ni, telemovie ni, 99% pelakon tempatan. Dan cuma 1% dan itu pun tulis skrip ya. Kalau saya yang masuk jadi 100% sudah. Ya, 100%. Nah, lama jumpa. Tapi ini sudah lama di sini. Sebenarnya itu pun adalah permintaan daripada panel RTM pada ketika itu untuk mewujudkan watak macam ada perpaduan lah. So kami berfikir macam mana untuk membuat watak tu, dan apa salahnya panggil saya penulis skrip untuk berlakon kan dalam tu. Lagipun dia pun seorang pelakon juga. Dan apa yang saya mau kongsikan, walaupun saya menggunakan 99% kan, tapi telemovie ini saya rasa pertama kali, saya berani cakaplah, maafkan saya kalau saya salah. Ini pertama kali telemovie dari Sabah yang betul-betul produksi Sabah buat dapat A+. Ya, ini bukan yang grade B ataupun A, tapi ini adalah telemovie khas yang dapat A+. So pelakon-pelakon dia banyak yang baru, newcomer. Macam Hafiz sendiri. Hafiz saya jumpa masa saya jadi asisten director untuk sebuah filem. Dan waktu tu saya tengok dia boleh berlakon. Masa telemovie ni saya rasa ada yang sesuai sebab mewujudkan watak Mr. Keamatan tu. So ramai orang di luar kurang tahu tentang Mr. Keamatan. Dia orang tahu Unduk Ngadau. Macam tadi baru masuk pun kita punya itulah Mr. Unduk Ngadau. Mr. Unduk Ngadau. So kita mau bagi tahu selain Unduk Ngadau ada juga Mr. Keamatan. Punyalah handsome kalau Mr. Keamatan tu. Dan memang itu sebabnya. Ada lagi satu pelakon tu, dia memang Unduk Ngadau. Si Flores nama dia. Dia memegang watak sebagai Lora, dan dia memang
original yang pandai cakap dusun. Oh. Dan juga seorang guru dusun, bukan yang menghafal-ngafal punya dusun, yang macam Iya. ini main hafalnya kan, tapi Tahu dia dia ini tu. yang betul-betul original punya. Ya. Okey. Jadi Untuk Hafiz Mr. sendiri. Keamatan, Ya. watak Hafiz sendiri boleh ceritakan siapakah anda di dalam telemovie ini? Okey, watak saya. Okey, nama saya dalam filem tu, dalam Telefilm. Telemovie. telemovie tu, Rudy. Rudy ni, dia ni boyfriend kan? Nama. Ya. Boyfriend, Teman lah. teman lah kepada watak perempuan tu, Uno Kadau, si Laura. Okey. So dalam cerita tu saya sentiasa ada dengan Laura lah. Sepanjang liku-liku kehidupan dia dalam filem tu. Okey. Apa antara babak menarik sepanjang penggambaran tu? Oh, ya, Mesti ada. Babak menarik kah? Actually, setiap tempat yang kami shoot tu memang ada yang menarik sana. Okey. Contohnya macam di ada satu tempat nama dia Kyeonsom Waterfall. Oh, okey. Ini tempat ni memang kami shoot dekat waterfall. Tahu. So waterfall ni memang cantik view dia. So cabaran dia kena naik batu-batu tu. Betul. And then kebetulan saya ni memang saya dulu bekas atlet bina badan. So sudah retire for about 4 years, 4 tahun. Retire? Retired, ya. So yang Ya. So memang injuries tu banyak. So itu satu cabaran. Ya. Kaki semua sakit. But then masih boleh. Masih boleh. Dapat ya. Masih bertenaga lah, okey. Jadi seterusnya apakah mesej yang ingin disampaikan melalui perkesahan dan perkongsian ini kepada para penonton yang bakal menyaksikannya? Mesej yang ingin disampaikan sebab cerita ni dia unik. Dia keunikan dia ialah biasanya orang buat kamatan ya. Tapi untuk kami ni dia ada kamatan raya. Kamatan, dan pada waktu tu juga ada orang berpuasa dan ada watak yang orang apa ni, ada satu watak saya yang bawa watak tu saya sebagai macam orang yang Mu'alaf lah. yang mualaf gitu, lepas tu loser lah kan, tapi so mendapat sinar lah ketika keamatan dan juga kebetulan waktu tu menjelang raya. So itu keunikan dia. Dan satu lagi, skrip asal tu tiada kuda, tiada menggunakan kuda. Okey. Tetapi dalam telemovie ini saya cakap dengan penulis skrip, kalau kita tak buat kuda dia akan jadi klise. Iya. Dia akan jadi biasa. Okey. So saya bilang kita wujudkan watak berkuda dalam cerita tu. Siapa lah yang naik kuda tu? Saya yang bawa. Oh. Okey. Macam mana nak logikkan kita buat wujudkan watak berkuda tu. Berfikir juga macam mana nak logikkan dia. Ya. So zaman sekarang orang jarang berkuda. Kalau kita create yang watak saya dalam tu sebagai Josen kan? Josen. Josen tu watak berkuda tu. Okey. Dia orang yang dia halusinasi. Sebab dia efek sebelum ni dia terjebak dengan dada. So halusinasi dia berkuda ke mana-mana. So logik dia pada waktu tu dia berkuda. Itu kita bagi sikit muka dimah lah. Ya. Banyak elemen menarik yang digabungkan bersama untuk menghasilkan Bukan Unduk Ngadau. Bila penonton kita dapat menyaksikannya di TV OK? Tarikh dan waktu siaran. Okey, tarikh dia 31 Mei jam 10 malam di TV OK. Ya. Nantikannya bersama. Terima kasih kita ucapkan kepada barisan pelakon dan juga penyeri. Pengarah dan juga tulis skripnya. Terima kasih. Dan juga 1% daripada Semenanjung. Ya. Mr. Keamatan. Dan juga Mr. Kawatan kita. Yang sudah retire bina Yang badan. sudah retire. Kita